melihat sedikit sebanyak Sahih, terjemahan Sahih Bukhari tentang yang mana kita tahu bahawa antara imam-imam hadis yang paling muktabar ini adalah antara ini dan Imam Bukhari. Para ulama telah bersepakat menyatakan tentang kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita akan cuba renungkan pada pagi ini akan memberikan sesuatu yang sangat baik kepada kita, khususnya dalam usaha kita untuk kita meneruskan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini terbuka muka surat 65, babun khauf, babu khaufil mu'min min ay yakhbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Iaitu bab berkenaan dengan ketakutan seorang yang beriman min ay yakhbata amaluhu, jikalau sampailah terhapuslah amalannya ataupun tertariklah amalannya, wa huwa la yash'ur, sedangkan dia tidak mengetahui ataupun tidak menyedari tentang perkara berkenaan. Ini sesuai sebagai tugas kita tadi, untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hadis yang dipetik oleh Imam Bukhari ialah sepatutnya kita sebagai orang yang beriman ini kita sentiasa takut, bahawa kita dah penat beramal, kita dah penat bangun pagi, apatah lagi kita bersegera untuk datang ke surau, ke masjid. Kita dah penat untuk berusaha memastikan bahawa kita telah melengkapi semua rukun-rukun, semua syarat sah, syarat wajib dan sebagainya, untuk kita menyempurnakan amalan dengan tujuan kita dapat pahala, dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rupa-rupanya amalan itu ditarik daripada kita, tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia memberikan bukan hanya kebaikan kepada tuan-tuan, kepada kita semua, tetapi paling utama memberi kebaikan juga pada orang yang baca ni. Ibrahim At-Taimi berkata, tidak pernah perkataanku sebelum aku melakukan, aku menunjukkan amal perbuatanku, melainkan aku takut kalau aku nanti akan didustakan oleh amalan yang tidak jadi aku lakukan. Di Ibrahim At-Taimi ini adalah bukan sahabat, dia salah seorang daripada ahli salaf, yang mana dia sentiasa merasakan ketakutan, bahawa perkataan-perkataan dia nak buat sesuatu, ataupun perkataan yang hendak diucapkan, untuk dia melakukan sesuatu perkara ataupun amal perbuatan itu, bahkan dia kata dia takut kalau amalannya itu nanti akan didustakan. Apa yang dibuat itu tidak sebagaimana apa yang diniatkan, tidak sebagaimana apa yang dipercakapkan, kerana amalan itu tidak mencukupi ataupun tidak memenuhi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Rasulullah SAW mengatakan bahawa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nak buat sesuatu tu kita kena sentiasa ingat, kita kena sentiasa menyedari, kita kena sentiasa menginsafi bahawa apa yang kita buat ni maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat, akan meneliti, akan menilai sama ada ia layak diberikan ganjaran pahala ataupun sebaliknya. Ibnu Abi Malikah berkata, aku dapat menjumpai 30 orang dari para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya takut jikalau melakukan kemunafikan terhadap diri sendiri. Kalau kita tahu munafik ini dia bukan hanya
Kalau yang kita tahulah kan, munafik ni perbuatan yang kita lakukan terhadap orang lain kan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan ada tanda munafik tu ada 3. Apabila dia berkata dia berdusta antaranya kan. Apabila dia berikan amanah maka dia mengingkari amanah tu. Dan apabila dia berjanji maka dia tidak menepati janjinya. Kalau kita lihat hadis tu, kita nampak bahawa munafik ni macam ada kaitan dengan orang lain kan. Berjanji dengan apa, dengan isteri kita kan, nak belikan emas raya korban ni tak beli emas juga kan. Berjanji dengan anak-anak nak bawa ke sana nak kemari tak bawa juga. Kalau dapat markah begini dapat begini maka kita akan bagi sesuatu, tak buat juga. Jadi bukan itu sahaja. Bukan itu sahaja. Akan tetapi kadang-kadang munafik itu sendiri berlaku pada diri kita sendiri. Kita menipu diri kita sendiri kan. Kita niatkan lain tetapi apa yang kita buatkan itu berbeza. Jadi Ibnu Abi Malikah mengatakan bahawa para sahabat yang diteliti ataupun yang ditelusuri sejarah hidup mereka mengatakan bahawa sahabat dia tidak pernah bersifat munafik, membohongi diri sendiri, apatah lagi kan orang-orang lain dan sebagainya, kerana mereka sentiasa meletakkan Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan. Bukan nama, bukan pangkat dan sebagainya. Kena hati-hati juga. Kita terlalu jaga hubungan kita dengan orang tapi kita lupa untuk jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna li nafsika 'alaika haqqan kan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa kita terhadap diri kita sendiri ada hak yang kita kena tunaikan. Bukan hak fizikal saja tetapi hak diri kita untuk kita berikan makanan rohani, berikan kata apa, sentuhan-sentuhan yang boleh menyuburkan jiwa kita. Tiada seorang pun dari mereka itu ada yang mengatakan bahawa ia sudah memiliki keimanan sebagaimana Jibril dan Mikail. Kita tahu para sahabat tu dengan sejarah mereka, dengan amalan-amalan mereka, tetapi mereka masih lagi takut. Mereka masih lagi khawatir, mereka masih lagi bimbang sama ada amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta para sahabat yang telah dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 orang sahabat yang secara terang-terangan Nabi kata mereka ini dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun Nabi telah menjanjikan mereka syurga, maka gelaran itu, jaminan itu tidak menyebabkan mereka makin lalai, mereka makin reda, bahkan menjadi suatu kebimbangan pula seandainya gelaran itu, jaminan itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Samalah dengan kita kan. Kita bolehlah katakan alhamdulillah kan. Kita selalu ke surau, kita memastikan kita solat berjemaah, kita memastikan kita menutup aurat dan sebagainya. Tapi itu bukan jaminan. Itu bukan jaminan untuk kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana amalan orang yang beriman ini pengakhirannya tertumpu ataupun bergantung kepada amalan sepanjang hidupnya. Kalau amalan sepanjang hidupnya itu baik, maka insya-Allah dia akan dimatikan dalam keadaan yang baik. Sebab itu kena selalu doa, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita dalam kalangan mereka yang diberikan pengakhiran yang baik. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. Kita hanya boleh berharap, kita hanya boleh berdoa, kita hanya boleh berusaha untuk kita sentiasa berada dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berapa ramai dah rakan-rakan kita yang telah pergi meninggalkan kita kan. Tapi bila kita melihat rakan-rakan kita meninggalkan kita, adakah kita insaf bahawa kita pun akan pergi juga? Kita pun akan pergi juga. 2 hari lepas baru seorang lagi sahabat kita pergi. Sahabat saya lah. Muda lagi, segak lagi. Kalau nak kahwin pun orang nak lagi kan. Nak kata kita pun segak lagi lah. Itulah. Tapi kita tak tahu bila. Kita tak tahu. Tengah-tengah duduk ni pun, walau kena tarik, walau tengah-tengah duduk ni kena tarik, Alhamdulillah kan. Tengah kuliah, tengah bagi kuliah ni ke, kejap lagi ke kan, Alhamdulillah. Maka keluarlah dalam Facebook, keluarlah viral, pengakhiran yang dicemburui kan. Mati di Mekah, pengakhiran yang dicemburui. Mata zahir ialah betul lah, tapi betul ke kan? Jadi itu kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu konsep ihsan itu kita kena sentiasa ada di dalam diri kita, dalam semua perkara, dalam semua perkara, dengan semua kerja yang kita buat. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan yang baik itu, dalam hati kita sentiasa tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu berita yang disebutkan daripada Al-Hasan yang isinya sebagaimana berikut: tiada seorang pun yang takut akan hal itu. Maksudnya ialah takut kalau amal perbuatannya tidak, atau tidak seorang pun yang takut, tak maaf lagi, tak bawa spek. Tiada seorang pun yang takut akan hal itu. Maksudnya ialah takut kalau amal perbuatannya akan dihapuskan atau tidak akan diberikan pahala sedikit pun. Sedangkan orang itu tidak merasa yang sedemikian itu, melainkan ia adalah orang mukmin yang sebenar-benarnya, dan tiada seorang pun yang merasa aman akan hal itu, melainkan ia pasti seorang yang munafik. Daripada Abi Al-Hasan, daripada Al-Hasan, cuma tak pasti dah, tak disebutkan kat sini adakah Al-Hasan ni bermaksud cucu Nabi ke, wallahu alam. Tapi dia berkata, kalau seseorang itu tidak takut bahawa amalannya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun akan, kata apa, seorang itu tidak takut bahawa amalnya itu tidak akan diterima, maka orang itu adalah orang yang munafik sebenarnya kan. Dia sembahyang, dia puasa, dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima amalannya, maka kata Imam Al-Hasan, dia adalah seorang yang munafik. Sebab dia menipu dirinya sendiri kan. Ni nak korban ni kan, ni nak jadi penyembelih ni, nak jadi tukang lapah dan sebagainya kan. Adakah kita yakin bahawa korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul-betul ikhlas. Sebab tu ramai daripada kalangan penceramah-penceramah, ustaz-ustaz kita, ustazah-ustazah kita ingatkan kan, bab berkongsi dalam sosial media ni kan, amalan yang kita buat. Hari ni saya sampai bagi post kan, hari ni sampai subuh, pakai sampai surau, tak ada orang lagi lah. Orang yang pertama lah hari ni. Contoh kan, orang suka kan, bukanlah tak tahulah tuan-tuan suka tak suka kan. Tapi benda tu dia menjadikan kita sedikit sebanyak akan menjadi baguslah aku hari ni, orang lain tak sampai lagi, aku sampai kan. Itu satu perkara yang kita kena sentiasa jaga. Takut-takut perasaan itu akan menyebabkan kita tergolong dalam apa yang dikatakan oleh Imam Hasan ni sebagai orang yang munafik, menerima amalan kita sendiri, sedangkan ia adalah milik dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala.
So jadi mukmin yang sebenar, kata Imam Hasan tadi, kita kena sentiasa risau bahawa amalan kita ini takut-takut tidak diterima Allah. Tahajud kita, puasa kita, datang kita, kan? Pakaian kita yang baik, yang cantik dan sebagainya, bukan sahaja ke surau, ke tempat kerja, kan? Takut-takut semuanya tak jadi apa, hanya hilang begitu sahaja. Rezeki yang kita berikan kepada anak bini kita, kan, dengan tanggungjawab kita dan sebagainya, takut jadi sia-sia. Kerja dah berapa puluh tahun dah. Berapa puluh tahun dah kerja. Kalau saya dah dekat 30 tahun dah. Dekat 30 tahun dah cikgu Kamal lah. Nak pencin lah, kan? Kalau pencin sekarang dapatlah separuh gaji lebih sikit, alhamdulillah. Kalau pencin, kalau tak pencin, kan? Tiba-tiba, yalah, tiba-tiba mati tengah bawa kereta Santa Fe tu, kan, aksiden. Mana tahu. Satu perkara yang kita kena sentiasa takut. Mukmin yang sebenar, kata Imam Hasan yang tadi, kena sentiasa takut bahawa amalan kita ni mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu. Kena ada kebimbangan itu, supaya dengan kebimbangan itu kita sentiasa mendidik diri kita untuk sentiasa ikhlas, kan? Sentiasa mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila seorang itu takut dengan perkara berkenaan, maka insya-Allah dia akan cuba memelihara hatinya, dirinya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini juga akan diuraikan perihal apa-apa yang perlu ditakutkan mengenai terus-menerus berlaku munafik atau secara langsung melakukan kemaksiatan. Kerana munafik itu adalah suatu kemaksiatan. Kalau kita menerima amalan kita, kalau ikutkan daripada Imam Hasan tadi, kita terjatuh dalam jurang munafik ini, maka kita sebenarnya sedang melakukan kemaksiatan dalam ketaatan. Kemaksiatan dalam ketaatan. Dia buat tajuk drama tu, ya nak kita, kan, gini buat amal ibadat, rupanya masuk dalam orang yang munafik. Apabila dikotori oleh perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pada akhir hayatnya belum lagi bertaubat yang sebenar-benarnya. Risau kalau kita sentiasa berada dalam keadaan menipu diri sendiri itu, kan? Sampailah ke akhir hayat kita, na'udzubillah min dzalik, terjatuh di dalam jurang kemaksiatan secara tidak sedar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan orang-orang itu yakin, dan orang-orang itu yakni, bukan yakin, yakni pula tak pakai spek, dan orang-orang itu yakni kaum yang beriman tidaklah akan terus menerus atas apa yang mereka lakukan, sedangkan mereka itu mengetahui akan hal itu, yakni sifat kemunafikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka sentiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka sedari. An Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ini baru masuk hadisnya. Okey. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Daripada Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci-caci orang Islam adalah perbuatan yang fasik. Yakni disebabkan kekurangan akal, dan membunuh orang Islam adalah kekufuran.
yang ini dapat menyebabkan orang yang melakukannya menjadi orang kafir. Ni jadi perbuatan mencaci, sengaja mencaci tanpa ada asal usul, kan, itu adalah suatu kefasikan. Adalah suatu kefasikan. Fasik maksudnya dosa selagi mana dia tidak bertaubat dan memohon ampun kepada orang berkenaan. Ini macam, yalah, sekarang kan orang apa namanya, kalau dalam sosial media tu orang kata apa, bukan scam, apa namanya, orang duk, yalah, mengatakan komen-komen tu lah kan, apa namanya tu, yang apa-apalah, ikutlah kan. Tapi tengok orang post benda baik kan, kita buat tu menunjuklah tu kan, pun post dalam tu, tak pasal-pasal kita dah mencaci orang berkenaan kan. Yelah, betul lah, siapa suruh post dalam sosial media kan, dah kena kutuk. Itu hal dia lah kan, dia nak kongsi ke tak kongsi ke, nak letak ke tak letak ke. Yang kita ni baca ni, tak payahlah kita bagi komen-komen yang negatif, yang mencaci-caci dan sebagainya. Bagilah komen elok tu, apa salahnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan ada lagi lah orang yang sedemikian meniru perbuatan baik ini. Itu okey lah, tapi tak best kan, tak best. Sebab dia tidak mencetuskan lagi komen-komen orang lain lagi kan. Itu suatu perkara yang kita pun kena hati-hati. Sebab yang viral ni yang jenis jawab-menjawab, itu pun kita pun seronok nak baca. Bukan tuan-tuan je lah, kadang-kadang saya pun seronok juga baca tu kan. Alhamdulillah lah, setakat ni saya tak rajin nak mengomen tu, tapi baca je lah. Jadi sibabul muslim fusuq, sengaja mencaci-caci orang yang beriman itu, orang yang muslim itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan fasik. Jadi kita kena hati-hatilah juga. Bukan hati-hatilah juga, memang kena hati-hatilah. Takut tergantung nanti. Takut tergantung. Nak mati tu tergantung kat situ. Ada lagi kaitan kita menyakiti hati orang lain dan sebagainya, walaupun orang tu tak tahu. Walaupun orang tu tak tahu. Suatu benda yang kita kena perhatikan. Wa qitaluhu kufrun. InsyaAllah kita tak adalah sampai nak bunuh orang lah kan. Tapi kita akan menyembelih lah binatang korban nanti. Itu tak termasuk dalam qital tu. Jadi kira selamatlah saudara arimi kita, pengarah kita kan. Bukanlah membunuh. Itu menyembelih. Lain. Dia janji hari dia minta apa? Minta tunjuk ajar Ustaz Samsun macam mana nak sembelih lembu katanya. Dia baru lepas sembelih ayam. Tak apalah, kan kena upgrade lah. Itik ke kan, kambing ke. Jadi saya nak khabarkan berita gembira, insya-Allah minggu ni atau minggu depan saudara Rami akan menyembelih kambing untuk kita makan dulu katanya. Tak pasal-pasal. Dia kata dia nak upgrade tu. Rekod tu tak apa, rekod. Kena hati-hati lah tuan-tuan. Jangan kita tergolong. Itu kita kena jaga. Kita kena jaga apa yang kita komen dan sebagainya. Apa yang kita ulas. Walaupun kita bercerita dengan kawan kita sendiri, dengan anak-anak kita sendiri, kan, dengan isteri sebantal kita sendiri, kan. Benda kadang-kadang yang kita tak sedar, kan. Tak sedar kita buat. Tapi tak sedar tu pun Nabi kata fusukun, fasik. Dan fasik ini selagi kita tidak bertaubat, maka dia akan kekal jadi dosa. Tak kira lah. Ada orang kata mungkin dosa kecil je kot. Mana kita tahu dosa kecil besar. Nampak ke dosa tu besar mana? Tak nampak. Itu semua di atas nilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada tadi. Okey. Kemudian hadis yang berikutnya,
An Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadr fatalaha rajulani minal muslimin faqala inni kharajtu liukhbirakum bi lailatul qadri wa innahu talaha fulanun wa fulanun farufi'at wa asa an yakuna khairul apa ni ayakuna khairan iltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khams. Daripada Ubadah bin Samit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar untuk memberitahu adanya Lailatul Qadar. Lalu ada dua orang lelaki yang keduanya juga daripada golongan kaum muslimin sedang maki-memaki. Ada orang gaduh dah ni kan? Bertikam lidah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya aku keluar ini perlu hendak memberitahukan kepadamu perihal Lailatul Qadar, tetapi agaknya ada peristiwa antara si fulan dan si fulan, kedua-duanya saling caci menyaki, saling caci mencaci. Oleh sebab itu diangkatlah maksudnya tibanya Lailatul Qadar malam itu diurungkan. Memang barangkali mengenai diangkatnya itu akan menjadi lebih baik untukmu semua. Cubalah kamu sekalian mengusaha mencari Lailatul Qadar itu pada malam 7, 9 ataupun 5. Ini hadis tentang Nabi terlupa tentang Lailatul Qadar. Nabi keluar pada malam tu atau pada hari itu nak menceritakan kepada para sahabat tentang bilanya Lailatul Qadar sebenarnya. Tetapi oleh kerana Nabi berjumpa dengan dua orang sahabat ni yang saling bertikam lidah ni, maka Nabi terlupa tentang perkara berkenaan. Kalau tidak senang lah kita kan, tahu dah bila malam Lailatul Qadar ni. Tapi kerana Nabi terjumpa peristiwa tu sebelum Nabi sempat memberitahu para sahabat, dah sibuk dengan perkara berkenaan, menyebabkan Nabi terlupa. Nabi terlupa tentang perkara berkenaan, tentang bilakah malamnya Lailatul Qadar. Jadi dah jadi satu kerugian. Bertikam lidah dan sebagainya, dia bukan dapat keuntungan, dia hanya dapat kerugian sahaja. Nak berbincang, nak berhujah tu boleh, tapi caranya tu kita kena pelihara. Kita kena sentiasa berhati-hati supaya apa yang kita utarakan itu dia tidak menyakiti hati sahabat kita. Tetapi kita dapat sampaikan dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang terlebih baik, supaya apa yang nak kita sampaikan tu betul-betul memenuhi maksudnya. Bukan hanya sengaja suka-suka nak membantah dan sebagainya, dia akan menyebabkan kerugian, bukan hanya kepada kita, makan kalau kat sini kerugian kepada seluruh umat Islam daripada dulu sampai sekarang. Kalau dah tahu kan senang kan, kita boleh terus beribadah dengan lebih bersungguh-sungguh pada malam itu. Tapi Nabi kata memang ada hikmahnya lah ni. Nabi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berusaha untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Kalau tidak makin surau, makin sunyilah surau masjid kan. Daripada malam pertama sampai lah katakan malam 27 dah. Baru 27 orang ramai semalam. Cukuplah tu kan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun? 64 tahun. Jadi tiap-tiap tahun 64, kira 10 tahun dan 640 tahun boleh challenge Nabi Daud ni. Contohnya kan. Ada hikmahnya. Macam dirahsiakanlah kiamat, dirahsiakanlah jodoh, dirahsiakanlah kematian. Semuanya ada tujuan dan ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apa yang
perlu kita sentiasa menginsafi ini ialah supaya kita tidak menerima amalan yang kita lakukan sendiri bahawa ia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kena ikhlas. Kena betul-betul yakin, kena betul-betul usaha. Bangun pagi kita, kerjaan kita, kan, bahawa betul-betul kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana sebab yang lain, bukan kerana nama dan sebagainya. Sarapan sampai pukul apa, Man? Dah sampai? Dah sampai dah? Alhamdulillah. Dah habis dah ni bab ni. Jadi sudah kan, ma qadarallahu fa'ala. Ya kan, pagi ni nak dengar aje Ustaz Bashar, tapi nampaknya kena ganti kan, supaya tak jadi Ustaz Bashi. Apapun, harap-harapnya apa yang kita baca, 2 hadis yang kita baca, berserta dengan beberapa penekanan ulama-ulama tadi tu, akan kita dapat kita insafi lah, dapat kita sentiasa ingat bahawa amalan yang kita lakukan bukanlah untuk kita sendiri yang menerima, tetapi kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah sampai kata kalau macam tu tak nak beramal lah Ustaz, tak tahu lagi ikhlas ke tak ikhlas, kan, tak tahu lagi diterima tak diterima. Tapi ini satu tingkatan yang lain, untuk kita sentiasa mengharap keredaan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sentiasa beristighfar, untuk kita sentiasa insaf, untuk kita sentiasa menerima ataupun memelihara jiwa kita, hati kita daripada bisikan-bisikan yang tidak sepatutnya. Tengok pengemis tengah jalan, tengok orang susah, tengok orang jual kat simpang-simpang tu dan sebagainya. Tu baru kena buang kerja lah tu. Perlu ke kita bisik-bisik macam tu? Tak perlu, kan? Walaupun hanya dalam hati, sebab dia akan membuka kepada sibabul muslim tu tadi, kan? Dia cakap ke anak kita, tu tengok tu, kau nak kerja macam tu kan, teruk kerja macam tu, tak elok apa semua. Hatta orang yang jadi cleaner pun, so cleaner kita ialah Hussein lagi, kan? Baru discuss malam tadi, lama kita discuss malam tadi, Hussein je. Tapi itu adalah satu perkara yang kita kena, kadang saya balik tu kan, orang boleh tahan kena impak Hussein ni. Punyalah discuss selama sampai daripada jemaah yang penuh tu jadi separuh dah, masing-masing dia dah tak nak dengar. Tapi adakah kita boleh mengawal diri kita daripada kita meletakkan itu sebagai suatu perkara yang kurang baik dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap daripada kelemahan saya. Yang penting marilah kita sama-sama sentiasa berdoa supaya amal kita tu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tergolong daripada kalangan orang yang bersikap munafik terhadap diri sendiri. Dan mudah-mudahan kita sentiasa dipelihara oleh Allah, supaya kita sentiasa berada di dalam dan diakhiri dengan pengakhiran yang baik, insya-Allah. So kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.